Assalamualaikum, nama saya Aiman. Okey, kali ni kita nak borak pasal spoiler One Piece chapter 1053. Gila guys, kali ini Oda telah membokarkan kepada kita beberapa misteri, terutamanya berkenaan siapakah yang menjadi Yonko baru pada generasi seterusnya. Korang pasti terkejut dengan karakter ini kerana saya yakin ramai yang tidak menjangkakan orang inilah yang akan menjadi Yonko pada generasi seterusnya. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada pemberi spoiler. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan spoiler One Piece chapter 1053. Judul untuk One Piece chapter 1053 telah diberi judul Yonko Baharu. Color spree untuk chapter kali ini akan menunjukkan video game One Piece Odyssey. Lalu spoiler yang pertama telah mendedahkan bounty baru daripada Monkey D. Luffy, Trafalgar di Waterloo dan Captain Kidd. Masing-masing di antara mereka telah mempunyai jumlah sebanyak 3 bilion berry. Dan kenapa jumlah bagi mereka bertiga mempunyai jumlah yang hampir sama, iaitu 3 bilion berry? Untuk perkara ini saya dapat terangkan kerana apabila kita melihat bounty Kaido terdahulu 4.611 bilion berry dan untuk Big Mom pula 4.388 bilion berry. Jadi apabila kita campur jumlah bounty dari Kaido dan Big Mom, kedua-duanya telah mencapai 9 bilion berry. Disebabkan Luffy, Law dan Kid, mereka bertiga telah mengalahkan dua Yonko ini. Jadi, jumlah bounty daripada Yonko kedua-dua tadi telah dibahagikan kepada kepada Luffy, Law dan Kid. Namun, saya juga tetap yakin Luffy akan mempunyai jumlah bounty mungkin lebih sedikit berbanding Law dan Kid. Seterusnya, gambar di poster Wanted Luffy akan menunjukkan gambar Gear 5 Luffy. Dan kalau kita lihat gambar poster-poster Luffy yang sebelum ini, Luffy selalu senyum je. Tak tunjuk pun gambar tentang Gear 4 Luffy, Gear 3 Luffy. Tetapi pada poster yang terbaru, kita akan melihat gambar dari Gear 5 Luffy. Tentu akan menarik sekali apabila kita akan dapat melihat poster tersebut pada chapter seterusnya. Lalu kita lanjut kepada spoiler seterusnya berkenaan Hitetsu. Ternyata dia adalah keturunan dari Kozuki dan merupakan datuk dari Kozuki Momonosuke. Dan nama daripada Hitetsu yang sebenarnya adalah Kozuki Sukiyaki. Lalu dikatakan Robin juga telah berbicara dengannya, telah berbual dengannya dan mengatakan bahawa Pluton ada di negeri Wano. Jadi menurut korang, apakah Pluton yang ada di negeri Wano ini? Adakah ia Thousand Sunny? Adakah ia Momonosuke ataupun sesuatu yang kita tidak pernah melihat? Jadi kalau korang ada pendapat berkenaan dengan senjata Pluton ini, korang boleh drop lah komen korang semua di bawah. Bercakap tentang Robin, akhirnya terjawablah kenapa pada chapter sebelum ini Robin tidak ditunjukkan. Ternyata Robin tidak menghiraukan tentang pesta-pesta yang ada di Wano, tetapi dia menghiraukan tentang senjata yang terpenting di dunia One Piece, iaitu Pluton. Dan teori-teori sebelum ini berkenaan CP0 mencuri Robin lah, Robin ditangkap Admiral lah, semua itu salah dan telah dibongkarkan pada chapter kali ini. Lalu mari kita lihat kepada spoiler yang seterusnya berkenaan nama asli dari Ryokugyu ataupun Green Bull adalah Aramaki. Dan apa yang paling penting sekali, kita juga telah mengetahui berkenaan kemampuan dari Green Bull tersebut. Dikatakan Green Bull ini mampu membuat tanaman dan dia boleh menyerap nutrisi manusia. Mungkin kemampuan Ryokugyu bukan hanya itu sahaja, bahkan mungkin juga dia mempunyai kekuatan haki yang luar biasa sehinggakan dia mampu menjadi seorang Admiral. Dan pada masa yang sama, Ryokugyu juga telah menggunakan kekuatan tersebut untuk melawan King dan Queen. Jadi dah terjawablah kenapa sebelum ni daripada spoiler-spoiler ataupun leaker-leaker sebelum ni dia meletakkan gambar kad Queen dan King yang telah terkoyak. Bermakna mungkin kita akan melihat yang King dan Queen telah dikalahkan oleh Ryokugyu ataupun akan dibunuh oleh Ryokugyu. Selain itu, pada chapter kali ini juga kita akan melihat pesta besar telah pun diadakan di ibu kota bunga negeri Wano, di mana pesta ini diadakan adalah bagi meraihkan kemenangan mereka dan kebebasan mereka
daripada penguasaan Yonko Kaido. Okey, selesai berkenaan spoiler tersebut dan mari kita masuk kepada kemuncak spoiler ataupun perkara yang paling hype pada spoiler kali ini, iaitu berkenaan 4 Yonko baru telah pun terungkap. Yang pertama seperti mana yang sudah kita tahu, iaitu Shanks. Yang kedua, Marshall D. Teach. Yang ketiga, seperti yang dijangkakan, Monkey D. Luffy telah dinaikkan sebagai Yonko baharu. Dan yang terakhir adalah Lord Buggy. Hahaha, mesti korang tak sangka kan, yang Lord Buggy lah yang telah menjadi Yonko. Jadi disebabkan keadaan ini, ramailah yang timbul persoalan, kenapa Buggy? Kenapa bukan Law dan Kid? Ataupun watak-watak yang lain sahaja? Kenapa mesti Lord Buggy? First, kenapa saya setuju sahaja Buggy dipilih oleh Oda untuk menjadi Yonko kerana Buggy, yang pertama, dia mempunyai kekuasaan dia sendiri, wilayah dia sendiri. Yang kedua, Buggy juga merupakan kru dari Roger Pirate. Seperti mana yang kita tahu, seseorang yang telah menjadi anggota dari kru Roger Pirate semestinya akan dianggap seseorang yang sangat hebat. Lalu kita masuk kepada alasan yang bagi saya agak lawak sedikitlah. Kerana dia mempunyai luck yang begitu baik. Seperti mana yang kita sudah tahu, Buggy merupakan salah satu karakter yang mempunyai luck yang terbaik dalam dunia One Piece. Dan alasan yang terakhir, ingat sekarang ini seluruh dunia akan tertumpu kepada Monkey D. Luffy, iaitu orang yang telah mengalahkan monster terkuat, iaitu Kaido. Sementara Buggy ataupun Lord Buggy adalah orang yang hampir memenggal kepala Luffy. Cuma nasib sahaja Luffy pada itu juga mempunyai luck yang baik, dan kerana itu Buggy telah disambar kilat dan telah menyebabkan Luffy masih mempunyai jangka hayat selepas itu. Dan untuk alasan yang terakhir ini, saya mengambil daripada teori-teori yang tersebar, di mana kita telah melihat pada cover volume 25 telah menunjukkan 4 sosok yang begitu hebat. Yang pertama adalah Shanks, yang kedua adalah Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach dan Lord Buggy. Jadi dari keempat-empat karakter ini dikatakan oleh para penteori-penteori bahawa mereka telah menjadi foreshadow untuk menjadi Yonko kepada masa depan. Jadi agak logiklah difikirkan Buggy layak untuk menjadi Yonko. Yes, walaupun kita tahu Buggy tidaklah begitu kuat, tidaklah mempunyai kekuatan yang layak untuk menjadi seorang Yonko, tetapi tidak menjadi masalah bagi saya untuk Buggy menjadi seorang Yonko. Lalu kenapa Law dan Kid tidak menjadi Yonko? Kerana mereka berdua dianggap aliansi daripada Luffy. Seperti mana yang kita tahu, seseorang Yonko ataupun di antara dua orang Yonko, mereka tidak boleh beraliansi antara satu sama lain. Sebab sebelum ini kita telah melihat apabila Kaido dan Big Mom telah beraliansi, perkara itu telah mengejutkan dan telah memberi ancaman yang begitu besar kepada World Government. Jadi kalau perkara seperti ini berulang kembali, iaitu Captain Kid ataupun Law menjadi Yonko, jadi dalam aliansi Luffy akan ada 2 orang Yonko ataupun 3 orang Yonko, dan perkara itu akan menjadi ancaman yang begitu besar kepada World Government. Jadi itulah beberapa penerangan saya berkenaan kenapa Buggy layak menjadi Yonko dan beberapa spoiler yang telah saya terangkan dari chapter 1053. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.